Sejahtera kepada Puan Siti Aisyah binti Uthman dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami ingin membentangkan tentang gangguan seksual secara atas talian. Grup kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Hamzah Munish, saya sendiri, Santi Silen, anak lelaki Gunalan, dan Tila Ganeshwara, anak lelaki Segaran. Apakah itu gangguan dalam talian? Secara umumnya, gangguan dalam talian boleh dijelaskan sebagai apa-apa perbuatan yang dijalankan secara berterusan melalui internet atau lain-lain bentuk peranti elektronik atau digital yang menyebabkan seseorang beras, takut, malu, terancam, terseksa, terhina, direndahkan atau berasa tidak selesa oleh tindakan. Apakah contoh untuk gangguan seksual dalam talian? Memberi komen berseksual, pemerasan seksual, mencari dan menyebarkan maklumat sulit untuk memalukan atau menjatuhkan maruah seseorang, doxing, mengegut-rogol, menyebarkan gambar atau video lucu bekas kekasih kerana berdendam, revenge porn, menghujani seseorang dengan sejumlah mesej yang besar dan seksual secara berterus. Gangguan seksual. Adakah sexting atau menghantar gambar kemaluan satu bentuk gangguan dalam talian? Bergantung dengan siapa anda sexting dan menghantar gambar-gambar tersebut. Jika ia untuk seseorang yang mengalu-alukannya, ia tidak dianggap sebagai gangguan. Gangguan biasanya didefinisikan sebagai satu tindakan yang tidak diingini oleh si penerima. Walau bagaimanapun, harus diingatkan bahawa apa sahaja gambar yang ada hantar melalui internet tidak hanya diterima oleh penerima tetapi juga disimpan di dalam awan. Anda berhadapan dengan risiko gambar tersebut disalahgunakan. Adakah saya mangsa gangguan dalam talian jika seseorang tidak bersetuju dengan komen saya di Facebook dan memanggil saya bodoh? Ungkapkan perbezaan pendapat atau kritikan tidak boleh dianggap sebagai gangguan. Tiada siapa yang boleh mengharapkan semua orang untuk bersetuju dengan mereka. Walau bagaimanapun, cara untuk tidak bersetuju atau mengkritik seseorang boleh menentukan sama ada anda hanya menyatakan pendapat yang berbeza atau mengganggu seseorang. Sebagai contoh, jika seseorang sengaja mengambil setiap peluang untuk tidak bersetuju dengan niat untuk menghina anda, berterusan memanggil anda dengan nama seperti bodoh, balul, dungu dan lain-lain sehingga ke tahap di mana anda rasa direndahkan, anda mungkin menjadi mangsa gangguan dalam talian. Apakah perlakuan, keadaan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai gangguan seksual? Pertama, gambar atau video intim seseorang dikongsi tanpa persetujuannya atau diambil tanpa persetujuannya. Tembakan menyeramkan atau upskirting, gambar atau video seksual diambil secara konsisten tetapi dikongsi tanpa persetujuan. Perbuatan seksual tanpa persetujuannya ditangkap secara digital dan berpotensi kongsi. Kedua, seseorang yang menerima ancaman seksual dipaksa untuk mengambil bahagian dalam tingkah laku seksual dalam talian atau diberas dengan kandungan seksual. Melencanakan atau mendesa seseorang dalam talian untuk berkongsi gambar seksual mereka atau melakukan tingkah laku seksual dalam talian atau di luar talian. Menggunakan ancaman penerbitan kandungan seksual, gambar, video, akhbar angin untuk mengancam, memaksa atau memeras ugut seseorang, sextortion. Ancaman dalam talian yang bersifat seksual, contoh ancaman robot. Apakah undang-undang yang mengawal talian gangguan di Malaysia? Pada masa ini, terdapat 2 undang-undang utama yang mengawal tingkah laku dalam talian. Seksyen 3, 4 dan 5 dalam Akta Jenayah Komputer CCA 1997 mengawal akses tidak sah kepada bahan komputer. Jadi, jika seseorang mengodam akaun Twitter anda untuk menghantar pelbagai perkara yang memalukan tentang anda boleh membuat tuntutan di bawah akta ini. Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 menjadikannya haram untuk sesiapa sahaja untuk menghantar komen, permintaan, cadangan atau apa-apa komunikasi lain yang berbau lucah, sumbang, palsu atau mengancam dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, menggugut atau mengganggu orang lain. Undang-undang lain seperti Seksyen 506, 507 dan 509 di bawah Kanun Keseksaan menangani ugutan jenayah dan gangguan seksual. Undang-undang ini berpotensi digunakan untuk mengawal sedia talian gangguan. Bagaimana gangguan dalam talian yang berbeza daripada luar talian atau gangguan fizikal? Pelaku boleh menyembunyikan nama ketika berada dalam talian. Ini menjadikannya sukar walaupun tidak mustahil bagi pihak berkuasa untuk mengenal pasti siapa pelaku. Anonymity bermakna pelaku boleh terlepas dengan mudah tanpa tindakan atau accountability. Kebarangkalian untuk seseorang menjadi kejam kepada anda di dalam nyata adalah kecil berbanding di atas talian. Oleh kerana gangguan dalam talian boleh tersebar luas, cepat dan kekal selama-lamanya. Ia bermakna orang lain walaupun orang asing dari luar negara boleh turut serta mengganggu tanpa tindakan atau accountability. Apakah langkah untuk mengatasi masalah gangguan seksual dalam talian? Ibu bapa perlu mengajar anak anda kenal pasti pemangsa gangguan seksual atas talian. Masyarakat boleh mengadakan kempen kesedaan.
Individu perlu mengenal pasti jenis gangguan agar dapat mengelak daripada menjadi mangsa. Ketiga, menerima permintaan komen dan kandungan seksual yang tidak diingini. Contoh komen pada sesuatu post dalam sosial media, mengantar kandungan seksual seseorang, gambar, emoji, mesej tanpa mereka bersetuju, lelukon yang bersifat seksual, menilai rakan sebaya mengenai daya tarikan aktiviti seksual, mengubah gambar seseorang untuk menjadikannya seksual. Maka kami perlu lakukan jika kami diganggu dalam talian. Jika anda kenal pelaku, jelaskan kepadanya secara terang-terangan bahawa anda tidak mahu dia menghubungi anda lagi. Sebaik-baiknya secara bertulis supaya anda boleh merakamnya. Seterusnya adalah, jika anda tidak tahu pelaku, blok atau tapis mesej daripadanya. Jangan balas email yang tidak diminta, mengganggu atau menyakitkan jika si pelaku tidak anda kenali. Dengan membalas, anda mengesahkan bahawa alamat email anda adalah sah dan aktif. Jangan buka lampiran daripada sumber yang tidak diketahui kerana ia mungkin mengandungi virus. Simpan ke semua log-log aktiviti yang mengganggu. Simpan semua komunikasi yang mengganggu secara elektronik dan dalam bentuk salinan keras iaitu cetak sebagai bahan bukti dan rekodkan tarikh apabila ia dihantar kepada anda. Jangan edit atau ubah bahan bukti tersebut dalam apa jua cara sekalipun. Seterusnya adalah laporkan gangguan kepada seseorang yang anda percayai seperti ibu bapa anda, guru, kaunselor, penyelia dan jika sesuai, badan bukan kerajaan yang berurusan dengan gangguan dalam talian seperti People Act atau polis. Seterusnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang saya mengkaji adalah gangguan seksual merupakan satu bentuk salah laku yang serius dalam talian. Ia boleh dianggap sebagai suatu bentuk diskriminasi seksual kerana mangsa boleh mengalami gangguan emosi dan mental yang serius. Gangguan seksual secara atas talian juga tidak terhad di sesebuah negara atau wilayah sahaja, tetapi merupakan fenomena sejagat. Masalah ini menjadi semakin serius dan perlu mencegah masalah dengan secepat mungkin.